You tak fikir ni mak orang, tok orang apa. You main pedal je. Dan sebenarnya you pun tak tahu cerita hujung pangkal. Kita dah hilang peradaban kita. Kita dah hilang hukum agama kita. Sebenarnya personally I rasa tak ada. Tak ada pengurangan. It selalu, from my experience, better. Kerana bila kita nyanyi Drive Friend, kalau dulu perut besar tu semua dia menjadi batu halangan kan. Dia jadi, bila batu halangan tu dia jadi susah. Cuma bila kita lose weight, dia akan ada shift, dia akan berbeza. Maknanya kita akan sentiasa beranjak tau. Kita punya placement voice tu akan different. Dia akan different. Jadi kita kena adjust lagi. Especially kalau yang turun mendadak dan turun banyak. Kita punya voice placement tu dah lain. Daripada dulu besar dulu zoom macam tu je. Macam bulldozer je begini. Kan. So dia macam tu lah. So maksudnya bila Kak Aisyah buat biaya ni memang banyak bagi kebaikan kepada badan kesihatan. Alhamdulillah. So setakat ini macam Dr. Mu cakap is the quality of life. Kalau macam masa besar dulu kan, I remember satunya pasal kaki sakit masa I pergi Eastern Europe. Dekat situ jalan dia dia punya jalan dia batu-batu yang tu, jadi dia tak rata. Habis kesian Humpty Dumpty dengan memang masa tu sakit betul lutut. Kerana kalau you tanya all these doctors, untuk setiap 1 kg you overweight, dia seperti membawa seperti 5 kg on your knees. So kalau you 10 kg 10 kg overweight, dia times by 5. Pasal tu, yes, pasal itu dia rasa, ya Allah sakit, memikirkan sakit tu je macam fikir macam mana nak buat haji dan benda-benda macam tu, nak jalan. Ada satu time saya kat Aisyah tu, bangun tu kena stop dulu. Pasal dia punya sakit tu, dia punya impact tu. And then I pula memang jenis ni hereditary ya. Ni boleh jadi ikut family genetics. Because tangan dengan kaki kecil. Kaki sekarang dah kurus lagi dah jadi saiz 5. Dia kecil. Bila kita lose weight, kaki pun kecil tu. Kasut pun kena sedekah. Daripada size 7 sekarang dah turun to 5.5. Yes. Pasal I've lost a lot lah. Kan kata I've lost a whole alia. Aisyah habis berapa kilo? 52. 52. Tu lah kata almost as big as Datin Alia. Dari 110 Current weight? Current weight? Current weight dia antara 58 to 60 macam tu lah. Dia tengoklah kalau dia stres So dia memang banyak perubahan lah, Kita punya blood sugar level pun turun, kolesterol pun turun, kita punya high blood pressure pun turun. Jadi bila tu semua dah under control, dia macam hidup happy lah, tak ada kurang penyakit kan. Itu je lah kita pada umur macam umur usia Kak Aisyah ni. Itulah yang kita nak apa, memang mati tu akan mati. Tapi kalau boleh biarlah, pasal I tengok my family yang diabetik, yang kronik, yang sesunya, ya, bila ada diabetik yang teruk ni, because macam-macam lah bila dia dah gangrene apa semua. So I have seen that. So seboleh-bolehnya kita elakkan lah. Boleh elakkan kita. Sekarang kan dah macam-macam pertolongan yang boleh buat. So kita elakkan lah. Kak, dia kata yang Kak mesti ada family members yang sampai hilang nyawa kan pasal obesity ni. Kak boleh share sikit yang ni? Dia bukan saja, obesity tu membawa kepada penyakit lah. Especially diabetes, arwah bapak saya dulu diabetik. Dia sampai terpaksa amputate kaki.
My sister pun baru meninggal dalam nak masuk 2 tahun dah. Pun complication daripada diabetes juga. So anak saudara saya baru 28 tahun, dia memang lahir diabetik. Pasal arwah kakak tu diabetes bila dia mengandungkan. Jadi anak dia pun lahir diabetes. So anak dia 28 tu yang kena heart attack. So dia semua pasal tak jaga makan. Diabetes ni pula dia akan ada masalah. Dia akan rasa dia nak makan. Apa benda yang dia tak boleh makan tu, itu yang dia nak sangat, dia craving dia. So tapi yelah, masuk dalam sampai heart attack, sampai ICU berapa hari, bil sampai 100,000 lah, you bayangkan. So kita orang mengambil iktibar lah, anak-anak saya, cousin-cousin dia lah yang seumur kata, semua yang badan besar tu kata, kau ada 100,000 so hospital, baik korang start. So pembuka mata lah, ada hikmah jugalah. Semua orang start tu like jangan buat pasal berjaga. Itu yang kita kena ada kesedaran ni. Mungkin especially the young ones, dia tak rasa yang dia akan kena. Makan, minum juga guys. Budaya sekarang. Yes. And then kita punya lifestyle pun banyak yang duduk. So macam-macam tu lah. Kita kena create that awareness and bagi knowledge kepada orang kita yang macam mana nak cut down. Dia kalau dah sampai yang dah teruk sangat tu, ya kalau dah sampai 300 kg, itu yang kena macam mana pun. Kalau dia nak cepatkan weight loss tu, that is where you resort to macam bariatrik. Meninggal bila tu? Arwah bapak meninggal lama dah, 87. My sister passed away 2 years ago. Saya tu nak tanya pasal Kejaya kan, selepas memasuki pertandingan ni kan, sekarang kan kiranya akak lebih layak jadi juri kan. Ramai yang pihak-pihak yang akak jadi juri tapi mungkin akak yang tak nak tu, macam mana? Sebab ramai yang dulu masa marah bila akak masuk, sebab bagi orang akak layak menjadi juri, bukan masuk pertandingan Dah kenapa pula marah? Korang ni asyik marah je. Relax lah korang, pasal tu semua macam stres. Asyik marah je. Sayang akak. Allah, makasihlah sayang kat saya kan. Tapi benda macam ni kita tak tahu. Kadang orang offer, kadang orang tak pandang saya sebagai orang yang ada qualification. Kita tak belajar muzik, kita tak belajar vokal, kita belajar pada macam tu saja. So mungkin baik dari segi requirement on paper tu tak ada. I okay je. Tapi katalah kalau akak di offer untuk menjadi juri, akak bersedia. Awak fikir? I think I penyanyi lagi. I like entertainment. You know. Anyway, I dah sampai to the point when like I relax je bila orang ajak nyanyi, dia nyanyi. Dan tak ada toxic lagi. Pasal I ni emotional eater. You know emotional eater. Jadi I dah tahu dah. I jangan tak boleh biarkan diri I dalam keadaan yang toksik, yang I akan start eating. So my life is like relax je. Ada, I percaya pada rezeki. Ada orang support, I will think okay kita buat. Macam tu je. Maknanya Kak Ara untuk menjadi juri tidak terbuka lah. Saya takkan menolak lah kalau di offer tu. Kita tengok jugalah pertandingan yang Johan Nadik. Kita tengok per projek apa benda je kan. Tapi lah passion tu masih pada menyanyi lah, you know kan. Kakak garang orangnya Saya untuk memberi komen tu, takut macam yang rupa-rupanya Kaisha seorang yang garang macam tu. Itu macam yang akak siapa yang cakap? Kau cakap tu. Ini tak. Macam
Jangan kata aku marah. Wari. Enggak, siapa yang kata I galak? Tak. Maksudnya macam kalau kerisauan Datuk. Orang ni bila aku buat cakap orang kata salah buat mau cakap manja-manja macam tu macam mana kan. Tu pun tak boleh bila aku cakap aku tegan-tegan kau kata sombong lah, apalah, tahu serba salah. Pasal tu aku tutup aku punya IG, aku private kan dah. Aku malas nak layan. Kakak jangan layan lah. Kakak okey. Bukan tak layan tapi aku pun manusia. Kau ingat kau turis ni tak ada darah keluar ke kan? Jadi bila kalau dah siang malam DM aku maki muntah siapa-siapa seriously. Aku pun lepas tu mention I, keluar video tak lepas tu mention, lepas tu ajak orang lain beramai-ramai kutuk lagi. So kau rasa makcik ni kalau diam je kan aku lawan kau kan. Tak payahlah tak sih. Kan. Tapi bila tapi bagi I kita tak boleh normalize benda ni. Kita buka untuk menyertai pertandingan berkonsep sedemikian akan masuk lagi ke tak? Tak ada lagi dah. Contohnya akan datang ada konsep-konsep yang macam tu. I don't think so. Tak Aku payahlah. nak relax-relax, buat ibadah. Okay. Macam orang kata, dah lah tu, dah tua. Ada orang cakap gitu. Tak ada lah Kak Raya lah gua angkat juga. Aku pulang lah. Yang I notice daripada kecaman-kecaman ni kan, seolah-olah growing old is a sin. Orang tua menunjukkan yang kita tak ada lagi hormat kepada orang yang lebih berusia pada kita. Kau dah tua, dah kedut, dah macam-macam kata. Kau ingat kau sentiasa akan tegang ke, Tonggang. kan. So bagi I nak lawan satu-satu pun letih lah, buat stres kan. Minta badan tu Kak. So like I said, I dah sampai ke tahap kalau I dalam keadaan yang toksik, I buang toksik tu. Macam mana setakat yang I boleh lah. So I buang toksik tu, I look senyap, DM tak ada lagi dah aku tutup. Aman-aman je. Tenang kan. Tenang. Kalau kau nak cari aku untuk show, kau boleh DM I punya FC. FC I akan refer kepada I. Because sekarang ni kehidupan macam dulu, kita ada gap. Social media ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Kebaikan dia okey, kita dapat direct dekat. Tetapi on the other flip side, dia memberi orang macam orang hak untuk just say whatever you want to say. Hilang adab, hilang apa semua. You tak fikir ni mak orang, tok orang apa. You main pedal je. Dan sebenarnya you pun tak tahu cerita hujung pangkal. Kita dah hilang peradaban kita dah hilang hukum agama kita. Kalau kita hukum agama pun, kita tak boleh nak redik orang, nak maki orang. You weren't there. You weren't there. And sekarang ni zaman AI ada, zaman edit ada, macam-macam. So, itulah pasal ustaz-ustaz kata kita kena belajar husnuzon. You buat you punya conclusion sendiri. Tapi kita ni kadang-kadang datang daripada background yang berbeza, education level yang berbeza. Kadang-kadang apa yang kita cakap tu, orang yang daripada background lain tu dia tanggap lain. And it has happened. Baru-baru ni has happened. And to me it's like, kenapa benda tu ditwist sampai begitu sekali? Dan orang yang buat tanggapan begitu, panggil lagi, mention lagi, ajak lagi orang, kutuk lagi. Engkau boleh prove ke tidak that was what I meant? Kalau tak, I dah bagi tahu, I dah minta maaf kalau ada orang yang salah anggap. Tapi orang masih lagi kutuk apa tu. You tahu ke dalam hati I macam mana yang you boleh kata memang you. Dan siapa yang tahu I, yang follow I, akan tahu I ni takkan ni orang yang tak sensitif. I orang yang paling sensitif. Tengok video kucing
Dia pergi jalan pun I boleh menangis, bengkak-bengkak mata. Ini kalau benda-benda macam tu. So to me is that I realise that memang I rasa kadang-kadang duduk macam dalam planet lain because generation gap dan orang sekarang. Dan so yelah, like I said, I don't need millions of followers. So I block supaya orang tak boleh direct because you kata biarkan, biasalah. It's not biasa to be biadab. It's not. I'm not going to normalize Benda yang macam itu. benda I tak boleh terima because kalau I normalize that, nanti anak-anak cucu I kata boleh. Boleh je, orang lain tu boleh je biadab maki hamun orang. No, I don't believe that. Kita ni orang Melayu, orang Islam mesti ada dia punya had dan limit kita. So dia makcik-makcik lah kan. Makcik-makcik mana boleh kan. Kecil-kecil dulu kena cubit kan. Cubit. Kena kutil ni. Apa ni? Sideburn ni. Sideburn tarik. Kan.